Okey, baik. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita baca doa dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas PDPR yang keberapa Yang keberapa siapa ingat? Kelas PDPR berapa ni? Untuk online yang kedua lah ya. Yang kedua. Baik. Cikgu tamu lagi tajuk yang minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar tentang penukaran unit masa kan? Okey, hari ni kita nak belajar tambah dan tolak masa. Okey, kali ikutkan dalam modul tu cikgu ada bagi dah latihan tentang tambah dan tolak masa. Tapi itu lebih kepada asas. Okey, asas saja. Yang mana kamu tolak unit masa melibatkan jam, minit, hari, jam. Okey, tahun dan bulan. Apa semua tu yang asas. Okey, untuk hari ni kita pergi agak advance sikit. Okey, bukan kata advance macam mana. Sedikit sukar sajalah. Tapi boleh buat insyaAllah. Kamu faham dia punya konsep, kamu boleh buat. Okey, untuk hari ni kita belajar tambah dan tolak masa. Dua benda je kita tengok hari ni. Okey, cikgu tak mau letak banyak-banyak sangat sebab nanti pakat pening kepala, apa pun tak dapat. Okey, baik. Hari ni kita akan tengok ni tambahan dan tolak masa melibatkan jam dan minit. Okey. Kemudian kita akan tengok tambah dan tolak melibatkan hari dan jam. Ini paparan ni boleh nampak Okey, semua boleh nampak, cikgu harap boleh nampak lah. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, baik, cikgu nak tanya siapa Sakifah Haifa. Okey, jam nak tukar ke minit, kita nak kena buat apa? Jam nak tukar ke minit. Ingat lagi tak? Jam tukar ke minit. Ini basic saja. Macam mana kita nak tukar? Contohlah 1 jam. Kena kali 60 minit. Ya, betul. Darab dengan 60 minit. Okey? Sebab 1 jam ada 60 minit. Jadi dia bagilah soalan macam mana pun, 2 jam ke 3 jam ke nak tukar pada minit, darab saja dengan 60. Okey, baik, kita terus pada soalan. Okey, sekejap. Okey, kamu tengok soalan ni. Dia kata 3 jam, 3/5 jam. Ini pecahan Ini pecahan jam tambah 40 minit. Okey, dan dia nak jawapan dalam minit. Ni yang penting ni. Bila tengok soalan jangan lupa tengok apa kehendak jawapan dia. Dia nak dalam minit. Jadi, apa yang kita kena usik? Maksudnya kita kena buat perubahan. Okey, ini dah minit dah. Kita tak payah kacau lagi. Okey, kita cuma ubah pecahan jam ni kepada minit. Jadi nak buat macam mana? Ingat lagi tak minggu lepas buat macam mana pecahan jam kepada minit? 3/5. Okey, itu buat kurangan ya. Darab dengan 60. Sebab kita nak tukar minit kan? Ini jam kan? Kita nak tukar pada minit, kita darab dengan 60. Nanti kita tambah dengan 40 minit tadi. Okey, ini jelas? Boleh Okey. Ingat macam mana nak selesaikan pecahan? Pecahan jam kepada minit. Okey, atas darab tepi, dapat jawapan bahagi bawah. Okey, bagus. Semua ingat tu, alhamdulillah. Okey, jadi 3 darab 60 sama dengan 180 bahagi dengan 5. So ini bahagi macam biasalah. 3 darab 5, 15. So kita dapat baki dekat situ 36 minit. So, saya pindahkan ke tepi ni. So kita dapat 36 minit tambah dengan 40. Okey, kat sini kamu tahulah 3/5 ni jam ni bersamaan dengan 36 minit. So kita tambah dua-dua ni tadi, dapatlah jawapan berapa ni? 36 tambah 40, 76 minit. Okey, jelas ni Okey, katakanlah ni cikgu pergi mencapai sikit lah. Katakanlah soalan ni dia nak jawapan dalam jam dan minit. Ini dia nak jawapan dalam minit.
Ini tak apa, tak ada masalah. Kalau dia nak jawapan dalam jam dan minit, macam mana kita nak buat? Okey, ada dua cara. Cikgu tunjuk kat sini. Ini tambahan dua cara. Kita tengok yang pertama. Yang pertama kita bahagi. Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan 60. Sebab apa? 1 jam sama dengan 60 minit kan? Okey, tadi Sakifah Haifah kata nak tukar kepada minit, kita kena darab dengan 60. Kalau minit nak tukar kepada jam, kita kena bahagi dengan 60. Okey, baik, macam mana kita nak buat? Okey, tengok Okey, jadi 76 minit tadi tu kita bahagi dengan 60. Ini kalau nak jawapan dalam jam dan minit Okey, 1 darab 60. 60, entah. Alamak, tersalah tekan. Kena masuk balik. Okey, tak apa. Okey, 1 darab 60. 60, so baki 16. Kat sini dah boleh keluar jawapan dah. Yang atas ni tadi, okey, yang atas ni tadi adalah jam ni. Jawapan yang atas ni, ini adalah jam. Baki ni, ini baki minit. Okey, kat sini kita boleh dapat jawapan 1 jam 16 minit. Okey, itu satu cara. Cara kedua, dengan kaedah kita tolak. Okey, macam mana? Okey, pernah tengok kan cikgu buat macam ni. Jam, minit. Okey. Okey, minit kita ada berapa? 76. Okey, 76. Okey, kena ingat dalam kitaran jam yang lengkap, 1 jam mesti ada 60 minit saja. Kalau kita nak tukar pada jam. So, kita mesti tolak dengan 60. Okey, bila kita tolak 60, bermaksud minit yang kita tolak ini bawa kepada 1 jam. Kita tambah. Ini kalau kaedah tolak ini kaedah kedua. Kaedah tolak minit. Okey, kat sini kita dapat 16, ini dapat 1 jam. Sama juga. Kalau siapa lemah bahagi, boleh guna kaedah tolak minit ni yang cikgu ajar ni. Ingat bahagian minit tak boleh lebih daripada 60. Bila lebih 60, kamu tolak saja 60. Okey, dan bawa tambah 1 kepada bahagian jam. Okey, jelas yang ni? Siapa ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya tak? Okey, baik. Okey, kalau nak tanya terus Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tambah jam dan minit. Okey, tadi tak ada perpuluhan. Kali ini ada pecahan dan juga perpuluhan. Jawapan dia masih sama, dia nak dalam minit juga. Okey, kita tengok. Okey, 5/6 jam. Sama juga. Kita nak tukar pada minit, kita kena darab dengan 60. Tambah. Okey, ini perpuluhan. Okey, minggu lepas cikgu dah bagi video pengajaran tentang macam ni kita nak selesaikan penukaran waktu melibatkan perpuluhan. Okey, kalau macam ni jam kepada minit, terus darab dengan 60 sajalah. Okey. Okey, kita selesaikan satu-satu. Okey, 5 darab 60. Berapa? 300. Bahagi dengan 6. Dapat berapa ni? 50 darab 6 sama dengan 300. Cikgu ringkaskanlah. Okey. Yang ini? Yang ini kita dapat ini. Okey, yang ini? 0.45 darab dengan 60. Nombor mati tu letak kat tepi. Cikgu ada tunjuk kan? Ingat lagi tak? Tengok dah video cikgu bagi tu. Okey, sifar tu turun. Okey, nombor hidup kita darab. 5 darab 6, 30. 6 darab 4, 24. Tambah dengan 3, 27. So, sifar darab 6 sifar tambah 2 ke atas. Dapat 2. Di mana nak letak titik perpuluhan? Tengok balik pada soalan. Okey, ada berapa bilangan nombor di sebelah kanan titik perpuluhan? Ada 2 kan? So, kita bilang di sini daripada sebelah kanan. 1, 2, titik. So, sini kita dapat berapa ni? 27 minit. So, kita dah boleh tambah 50 tambah 27 minit. Dapatlah jawapan berapa? 77 minit. Okey, mudah kan? Okey, ini pun sama juga. Kalau kita nak tukar jawapan tu kepada jam dan minit,
Boleh buat kaedah yang cikgu tunjuk tadi tu. Okey, 77 bahagi dengan 60. 1 darah 60, 60. Bagi 17. Okey, ini adalah jam. Ini adalah minit. Okey, so kita dapat 1 jam 17 minit. Okey, ini cara satu. Cara dua pun kita boleh guna. Okey, 70 jam dan minit tu kita buat macam ni. Okay, 77 tolak 60. Okey, dapat 17. Bila kita tolak, kita kena tambah 1 jam dekat sini. So, kita dapatlah 1 jam 17 minit. Sama juga. Nampak? Kaedah sama. Okey, kaedah berlainan tetapi dapat jawapan yang sama. Boleh tulis, cikgu tak kisah. Mana-mana kaedah pun kamu boleh guna. Okey. Baik, tengok contoh yang seterusnya. Okey, tadi tambah kali ni tolak melibatkan jam dan minit. Okey, baik. Tambah tolak tak ada masalah kan. Cuma bila tolak ni melibatkan dua unit yang berbeza, jam dan minit, dia ada teknik sikit. Dia tak macam kita tolak nombor biasa. Cikgu ada bagi tahu dulu kan. Okey, baik. Sama juga macam tadi. Ini pun dia nak jawapan dalam minit. Okey, jawapan dalam minit ni. So, kita kena tukar kepada minit. Apa yang kita kena usik? Ini saja kita usik. Minit ni tak payah usik. Sebab dia dah sama macam jawapan. Kita tak kacau dia. So, kita tukar yang jam sahaja. Okey, 5/6. Okey, berkurungan. Darab dengan 60. Tolak dengan 30 minit tadilah. Okey, kita selesaikan pecahan ni dulu. Okey, siapa yang cekap permudahkan ni, boleh cepat lagi lah dapat jawapan. Sebab kalau kita permudah, 6 darab 1, 1 darab 6, 6, 10 darab 6, 60. Okey, kalau siapa yang tak cekap lagi permudah tu, guna saja kaedah biasa, tak ada masalah. 5 darab 60, 300 bahagi dengan 6. So, 50 darab 6 sama dengan 300. So, sini sama dengan 50 minit. 5/6 ni, 5/6 jam ni bersamaan dengan 50 minit. So, nanti bolehlah kita tolak. 50 minit tolak dengan 30 minit. So, kita dapat berapa? Berapa? Jawapan akhirnya 20 minit. Okey, ini kita tak boleh nak tukar lah kepada jam dan minit. Okey, sebab nilai dia pun di bawah 60 minit. Okey, baik, ini mudah ini tolak ni mudah. Ya? Oh, sorry. 13. Oh, 13. Minta maaf. Terima kasih. Alamak, saya nampak macam 30. Okey, tak apa, kita tolak 13. Sekejap 13. Okey, ni 13 So, 50 tolak 13. Okey, tolak macam biasalah. 50 tolak 13 minit. So, kita dapat 37 minit. Okey. Terima kasih Alia bagi tahu. Saya tulis 30. Okey, minta maaf Alright. Kita ada soalan tak sini? Sini okey Ya? Okey bahagian ni. Nasyika okey ke? Alright. Kita tengok. Ya. Ada soalan? Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Masih lagi tolak melibatkan jam dan minit. Okey. Tapi kali ni ada perpuluhan. Jawapan pun masih sama, dia nak dalam minit. Ini mudahlah. Okey. 1 jam 40 minit. Ini pun kita kena ubah. 0.95 jam ni pun kita kena ubah. Okey, sebab apa? Ini dia ada jam dan minit. Kita kena tukarkan dia fully kepada minit. Yang ini perpuluhan jam pun kita kena tukar pada minit. Okey, sama kaedah dia. So, ini 1 jam dan 40 minit. 1 jam darab dengan 60 sama dengan apa ni? 60 minit kan? Kemudian kita tambah dengan 40 minit ni dah. Sekejap. Okey, so kita dapat 100 minit kat sini. Okey, ni tambah 40.
Okey, yang ini. Okey, sekarang kita nak selesaikan sifar 0.95 jam ini kepada minit. Okey, baik, ini kita dapat dah 100. Kan? Tadi kan? Okey, tak apa, kita nak selesaikan ini. Sifar 0.95. Sekejap, pen halus pula. Okey, darab dengan 60. So, saya letakkan nombor mati kat luar. Turunkan nombor mati tu, sifar tu. Darab nombor yang hidup ni. 5 darab 6, 30. 9 darab 6, 50. 4 tambah dengan 3, 57. Sifar darab 6, sifar tambah dengan 5, dapat 5. So, di mana nak letak titik perpuluhan? Kita tengok di sebelah, berapa nombor ada di sebelah kanan titik perpuluhan? Ada 2 nombor. So, kita bilang daripada sebelah kanan ni. Okey. 1, 2, titik kat situ. Okey, kita dapat 57 minit. So, kita tambahlah yang tadi. Ini kita dapat berapa? 100 kan? Okey, 100 minit tambah dengan 57 minit. Dapatlah 157 minit. Okey, yang itu jelas. Boleh Okey, mesti ada yang tanya, cikgu macam mana kita nak tukar ni kepada jam dan minit? Ini 157 minit. Okey, cara terpantas tak lain tak bukan adalah bahagi. Okey, memang kamu kena buat bahagi. Kalau nak pantas lah, kalau nak lambat sikit tu guna kaedah tolak berulang tadilah. Tolak 60, tolak 60. Sampailah bilangan di bahagian minit tu kurang daripada 60. Okey, kalau cara pantas 157 minit. Okey, bahagi dengan 60. Okey. Apa nombor terdekat ni? Dengan 157. 120. 120. Okey, 2 darab 60. 120. Okey. So, kita tolak macam biasa. Dapat 37. Okey, ini apa? Yang atas tu, jam. Yang bawah, minit. Baki dia tu adalah minit. So, kita dapat 2 jam 37 minit. Ini kalau soalan nak dalam jam dan minit lah. Kalau dia nak dalam minit saja, yang tadi lah 157 minit. Okey, ini cara satu tadi. Kalau cara dua, okey, buat jam, minit. Okey, tak 157 dekat bahagian minit. Kemudian, kamu tolaklah berulang. Dia panjanglah sikit. Bukannya tak boleh buat, boleh. So, setiap kali kita tolak dengan 60, jangan lupa tambah 1 di bahagian jam. Okey, 7. 15 tolak 6 dapat 97. Sini dapat 1 jam. So, di bahagian minit ni masih lebih daripada 60 kan? So, kita tolak lagi 60. So, sini 37. Sini kita dapat tambah lagi 1 lah. Sebab ini kita tolak 60 kan? Okey, dapat 2 jam 37 minit. Sama juga. Terpulang pada kamu. Apa yang kamu suka. Okey, dalam matematik asalkan ada langkah pengiraan, apa saja jawapan keluar pun, okey, tak ada masalah. Okey, pastikan jawapan dia tepat lah. Okey, yang seterusnya. Okey, kali ini melibatkan hari dan jam. Nak tanya siapa ni? Wan Sri Dania ke tu? Wan Sri Dania. Cikgu nak tanya, satu hari kita ada berapa jam? 24 jam. Okey, bagus. 24 jam. Jadi, hari kepada jam, nak dapatkan satu hari sama dengan 24 jam, kita kena darab dengan 24. Ini cikgu dah bagi tahu dah pada minggu lepas. Darab dengan 24. Okey, sama juga. Kalau jam nak tukar kepada hari, kena bahagi dengan 24. Dia patah balik je. Okey. Baik, kita tengok yang ni. Ini nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, tengok pada soalan. Bahagian ni, okey, ini dah sama macam kehendak soalan. Okey, jawapan sama dah macam soalan tadi. Okey, yang kita nak kena usik adalah 5/8 hari.
Itu kita kena ubah. Alright. Tengok macam mana nak buat. Okay. 5/8, cikgu ubah ini dulu. 5/8 darab dengan 24. Ingat kan? Macam mana kita nak tukar kepada jam kan? Tukar dulu kepada jam. Tak ada masalah. Okay. 58 hari ni tukar dulu kepada jam. Sekejap lagi baru kita boleh tengok. Boleh dapat tak hari daripada pecahan tadi. Okay. Seterusnya. Okay. 5 darab 24. Okay. 24 darab 5. Ni darab macam biasalah. So 20. 420. Okay. 120 bahagi dengan 8. Sebab apa? Atas darab tepi dapat jawapan bahagi bawah. Okay. Ini apa nombor terdekat? 1 darab 8. 8 baki 4 turun sifar 5 darab 8 40. Okey, ini 15 ni apa? 15 apa ni? 15 jam. Okey. Ini hari pecahan hari tadi ni kita darab dengan 24 untuk dapatkan berapa jawapan dia dalam jam. So dekat sini 5/8 hari bersamaan dengan 15 jam. Okey, kita bolehlah teruskan proses tadi. 4 hari 20 jam tambah dengan 15 jam. Okay, tambah macam biasa. Okay, buat kolom macam ni. Hari, jam. Okay, color. Okay, 4 hari 20 jam tambah dengan 15 jam. Okay, tambah dulu. So dekat sini kita dapat 35 jam. 4 hari 35 jam. Okey. Ummul Syafirah Hanan. Adakah ini jawapan akhir kita? 4 hari 35 jam. Tak, kena tolak lagi 24 jam. Ya, bagus. Okey. Haziq ada sini? Haziq, Fikri Haziq. Fikri Haziq? Haziq ada tak? Fikir dah fikir? Buat apa fikir ni? Mana pergi ni? Senyap dah. Macam kita tengok. Husaini ada Husaini? Ada. Okey, Husaini tolong jawab soalan cikgu. Kenapa kena tolak dengan 24? Sebab 35 tu lebih 24. Okey, sebabnya satu hari kita mesti ada 24 jam sahaja. Bila lebih, kita tolak dengan 24. 24 tadi tu kita bawa ke hari bersamaan dengan satu hari. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk kat sebelah tepi ni. Okey. Hari, jam. Okey, kita dapat berapa? 4 kan? 4 hari 35 jam kan? Okey, kena tolak sebab 35 tu dah lebih daripada 24 jam. So kita tolak dengan 24. Bila tolak 24, mesti tambah 1 hari. Maksudnya kita pindahkan 24 jam ni tadi ke bahagian hari. Okey, boleh faham ni Kita tolak 24 ni sebab apa? Sebab kita nak pindahkan dia ke bahagian hari. So kita dapat sini 5 hari 11 jam. Okey. Okey, mudah kan? Okey, baik. Cikgu pergi ke contoh seterusnya. Okey, tambah hari dan jam. Okey, ini ada perpuluhan. Okey, dan soalan kali ini dia nak dalam jam. Tadi dia nak hari dan jam. Kali ini dia nak dalam jam sahaja. Okey? Okey, kita perlu tukar apa? Perpuluhan hari ini. Kepada jam. Okay, ini mudah sikit. So kita buat 7.5 darab dengan 24. Sebab apa? Kita nak tukarkan hari kepada jam. Mesti darab dengan 24. So tambah dengan 19 jam. Okay. So kita selesaikan ini. 7.5 darab dengan 24. Okay, macam cikgu kata bila nak darab dengan nombor perpuluhan ni, susun nombor macam kita susun nombor biasa, seolah-olah perpuluhan itu tiada.
Tetapi masa jawapan nanti, okay, baru kita tengok di mana kita nak letak tempat titik perpuluhan. Kita rujuk pada soalan balik. Okay. Baik, kita tengok ni dulu. Kita selesaikan dulu pengiraan dia. 5 darab 4, 20. Okay. 7 darab 4, 28 tambah 2 sama dengan 30. Baik, sebelum kita nak mendarab nombor yang kedua, okay, tadi kita nak darab nombor ni kan? Okay, sekarang kita nak darab dengan nombor yang kedua pula. Nombor yang mana? Nombor 2 ni pula. Okay, jadi sebelum kita nak darab nombor yang kedua tu, kita letak dulu satu sifar. Tanda dah selesai darab dengan satu nombor. Okay, kemudian kita teruskan darab dengan nombor yang kedua. 5 darab 2, 10. Okay, ni cuba pada atas ni. Okay, 1 ni atas. 7 darab 2, 14 tambah 1 sama dengan 5. 15. So, kita tambah dulu. Tambah semua sekali. Okay, sekarang kita nak cari. Dekat mana kita nak letak titik perpuluhan. Okay, tengok pada soalan tadi. Selepas titik perpuluhan ada berapa nombor? 1 nombor saja. So, pada jawapan, okay, kita kira pada sebelah kanan, 1 titik. Okay. Kita dah dapat jawapan dekat sini, 180 jam. Okay. Sekarang baru kita boleh selesaikan yang seterusnya. Okay, 180 tadi. 180 jam tambah dengan 19 jam. Okay, dapat berapa ni? 180 tambah 19. 199 jam. Okay. Tulis jawapan kat sini. 199 jam. Okey, kalau nak tukar kepada hari dan jam boleh tak ni? Okey, boleh. Cuma kalau guna kaedah kedua, kita tolak 24, dia akan jadi panjang sangatlah sebab ini 159. Okey, boleh buat, bukan tak boleh buat. Dia ada teknik yang pantas sikit lah. Okey, kita cari apa nombor terdekat dengan dalam sifir 24 tu. Tapi nak mudah, kita guna kaedah bahagi. Okey. 199 ni kita bahagi dengan 24. Sifir 24. Okey, ini kalau kita nak tukar kepada hari dan juga jam. Okey, macam mana nak buat ni? Sifir 24. Sudah pening dah. Macam mana nak buat juga? Saya tak hafal sifir 24. Okey, gunalah kaedah tambah berulang. Okey. Sifir 24. Okey, tak apa. Sambil-sambil kita belajar macam mana kita nak buat tambah berulang. 1 darab 24, 24. 2 darab 24, 48. 3 darab 24. Ni nombor sebelum tambah yang atas. Berapa? 72. Okey. So, 4 darab 24. Nombor sebelum 72 tambah dengan 24. Dapat 96. So, 5. Nombor sebelum 96 tambah dengan 24. 120. Okey, 6. 120 tambah dengan 24. 144. Okey, 7. 144 tambah dengan 24. 168. Teruskan lagi sampai 9. Okey, 8. 168 tambah 24. Berapa? 170. Maaf. 6, 8, 190. 192. Okey, 9. Buatlah sampai habis kan? Alang-alang kan? Dapat 6, 200, 6, 16. So, apa yang terdekat? 8 ni. Betul? Okey. So, 8 darab 24 sama dengan 192. So, kita tolak ni dapat baki tu 7. Okey. Atas ni, yang atas ni adalah hari. Yang bawah baki ni adalah baki jam. Okey. So, kalau kita nak jawapan dalam hari dan jam, dia akan jadi 8 hari, 7 jam. Kalau nak jawapan dalam hari dan jam lah. Tapi sebab jawapan ni dia nak dalam jam, so kita pakai yang ini je lah, 199. Okey. Yang seterusnya, tolak. Okey, tolak yang terakhir. Tolak hari dan jam. Okey, bahagian terakhir.
Okey, kali ni Nina jawapan dalam hari dan jam. Okey. Kita tengok pada soalan tadi. Soalan ni, soalan hari dan jam yang sini dah ada. Okey, kita tak usik dia. Yang kita kena usik adalah nombor bercampur ni. Okey, nombor bercampur ni yang kita kena usik dia. Baik, cikgu selesaikan dulu yang nombor bercampur ni. 2, 3 per 8 hari. Okey. Cara mudah dia. Okey tengok 2 ni adalah 2 hari. Okey, kita dah dapat dah 2 hari. Kalau kamu nak tukar 24, nak darab dengan 24 pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi nanti bila nak tukar pada hari, kita nak kena bahagi semula. Okey, boleh Cikgu usik yang pecahan ni. 3 per 8 hari ni. Okay, tengok 3 per 8, cikgu nak tukar pada jam ni. Darab dengan 24. So, 3 darab 24. Berapa? 24 darab 3. 12, 70, 72. 72 bahagi dengan 8. Berapa yang terdekat ni? Siapa tahu ni? Sifir 8. 9. Ya, 9 darab 8, 70. 72. Okey Betul Siapa yang kata salah ni? Hafal tak sifir 8? Hafal kan? Okey, baik. So, sini kita dapat 9. 9 apa ni? 9 jam ni. Okey. 3 per 8 hari ni bersamaan dengan 9 jam. Okey, 2 tadi, nombor bulat ni. 2 tadi ni adalah 2 hari. Okey, 3 per 8 hari ni kita kena tukar kepada jam. Okey. Baik. So, kita boleh selesai lagi. Dah boleh selesai dah. Okey, kita dapat 2 hari. Sekejap Cuba dah. Cuba bentuk dulu lah. Okey, bentuk hari. Jam. Okey, yang ini kita dapat dah. 2 hari, 9 jam. Tolak dengan 1 hari, 2 jam. Okey, ini jelas. Ini jelas. Okey, 9 tolak 2, 7. 2 tolak 1 dapat 1. Jadi jawapan akhirnya 1 jam. 1 jam pula. 1 hari. 7 jam. Okey, mudah kan? Alright, tengok yang terakhir. Okey, kali ni ada perpuluhan hari dan kita nak tolak dengan jam. Dan jawapan pula dia nak dalam hari dan jam. Mesti ada tanya saya, cikgu tak boleh ke pakai tulis 1/375? Tolak je dengan 4. Tak boleh lah. Sebab ini 2 unit berbeza. Ini hari, ini jam. Okey, jawapan pun dia nak dalam unit yang berbeza. Okey, apa pun tukar dulu perpuluhan hari tu kepada apa? Kepada jam. Okey. So, kita buat 1.375 darab dengan 24 jam. Nanti barulah kita dapat jawapan, kita tolak dengan 4 jam tadi tu. Okey, baik. Kira macam biasa, 1.375 darab dengan 24. Okey. 5 darab 4, 20. Okey, selesai darab ini dulu siapa yang lemah darab tu? Selesaikan nombor yang sebelah kanan dulu. 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. Tambah 2 sama dengan 30. 3 darab 4, 12. Tambah dengan 3, 5, 15. So, 1 darab 4, 4. Tambah 1 dekat atas sama dengan 5. Okey, sekarang kita nak darab nombor yang kedua yang mana? Yang ini. So, sebelum kita darab nombor kedua, kita letak dulu satu sifar. Tanda kita sudah selesai pendaraban satu nombor. Okey, ingat itu je, senang. Jangan tertinggal letak sifar tu. Tinggalnya tu, jawapan darab kamu salah lah. So, kita darab pula dengan nombor yang kedua. Cuba dalam atas ni supaya tak keliru. Okey, 5 darab 2, 10. Sifar bawah, 1 ni atas. 7 darab 2, 14 tambah 1, 5, 15. 3 darab 2, 6 tambah 1 sama dengan 7. 1 darab 2, 2.
2. So kita tambah. Kita tengok apa jawapan dia. Sifar, 5 tambah 5, 10. Okey, 1 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3, 13. Ini pun 3. Di mana nak letak titik perpuluhan? Ini jadi masalah bagi kamu. Okey, sama. Tengok soalan balik. Berapa bilangan nombor yang ada di sebelah kanan titik perpuluhan? Ada 3. Jadi, pada jawapan kamu ni kita bilang dari sebelah kanan. 1, 2, 3, titik. Okey, mudah kan? Senang je. Okey. Baik, sini kita dah dapat berapa? Hari tukar jam. 33 jam. Okey. Baik, kita tolak dulu. Jangan risau, kamu tolak dulu. Okey, kita buat bentuk hari. Sebab jawapan nak dalam hari dan jam kan? Okey, hari dan jam. So, kita letak ini 33 jam. Okey, tolak dengan 4 jam. Okey, tolak dulu. So, 3 tolak 4 tak boleh kita pinjam sebelah kan? Okay, ini dalam kumpulan jam tak apa lagi kita pinjam macam ni. Okay, so dapat sini dapat 13. 13 tolak 4, 9. Sini turun baki 2. Okay, adakah ini jawapan akhir kita? 29 jam? Siapa boleh bantu? Tak. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tolak dapat. Ya, betul. Kita tolak dengan 24. Sebab apa? Sebab di bahagian jam, kita tak boleh lebih pada 24 jam. Sebab kita nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, so bila kita tolak dengan 24, automatik di bahagian hari akan dapat satu hari. Tolak ni bukan kita tolak saja. Maksudnya kita pindahkan 24 jam tu kepada nilai satu hari. So, sini kita dapat 5. Sini kita dapat 1. Jadi, jawapan akhirnya adalah 1 hari 5 jam. Okey? Baik, ada soalan tak? Dah habis dah ni? Ada soalan tak? Setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Alhamdulillah. Biar rakaman ni cikgu akan masuk. Okey, bagus. Rakaman ni cikgu akan share, cikgu akan upload dalam channel cikgu. Cikgu akan share link. Jadi kamu boleh ulang tengoklah ya. Okey, baik. Tugasan kita hari ni. Okey, siapkan latihan muka surat 55 dan 58. Okey. Buku aktiviti ya. Okey. 55 dan 58. Jangan lajak sebab kalau muka surat 56 tu masuk bahagian tahun dan bulan. Tahun dan bulan nanti hari Rabu cikgu bagi video yang baru. Okey? Cara nak selesaikan tahun dan bulan. Ya, 58 dan 55 dan 58. Ni. Ni penting ni. Okey, dah siap macam biasa. Ambil gambar, hantar pada guru matematik kelas masing-masing. Okey, 5 tulis hantar kat saya. 5 Daisy hantar kepada Cikgu Hafizah, 5 Orchid hantar kepada Cikgu Kamel. Okey, saya nak ingatkan tolong tunjukkan langkah pengiraan. Saya tahu kat belakang buku kamu tu ada jawapan. Ada yang nak siap cepat, ditulis terus jawapan, langkah pengiraan tak bagi kat saya. Saya tak nak. Tunjuk sekali langkah pengiraan, ambil gambar baru hantar kat saya. Okey? Baik. Jangan lupa tulis tarikh. Latihan yang kamu buat tu, kalau hantar kat saya boleh buat penilaian PBD. Okey, siapa yang hantar tu saya akan record lah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, siapa yang Tak ada. Tak ada. okey, kejap Okey, sekejap. Okey, kalau tak ada, siapa yang belum isi lagi borang kehadiran? Okey, sekejap. Saya pastekan link sekali lagi. Okey. Cuba tengok bahagian chatting ni borang kehadiran untuk siapa yang belum isi, tolong isi. Baik, kalau siapa yang dah isi tu saya ucapkan terima kasih dan terima kasihlah hadir ke kelas online pada hari ini. Kita jumpa lagi kelas online minggu depan. Hari Rabu juga akan hantar rakaman video. Okey, kalau kamu ada soalan, boleh direct tanya cikgu pun boleh, tak ada masalah. Cikgu akan cuba bantu.
Okey, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Salam. Sama. Cikgu. Okay, salam mak ayah ha. Okay, Cikgu. okay. Bye-bye. Jaga diri ya.